أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Sadaqallahul Azim. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah dan sentiasa mendirikan solat, mendermakan sebahagian daripada apa yang Allah rezekikan kepada mereka, sama ada secara sembunyi maupun secara terang-terangan, semata-mata mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sempurnakan pahala bagi mereka dan menambahkan untuk mereka pahala yang banyak daripada kurniaannya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha mensyukuri. Dalam mana-mana perniagaan yang diceburi oleh manusia, mustahil lah, pelik lah kalau tak pernah untung, tak untung langsung ataupun tak pernah rugi. Pelik lah kan? Tetapi di sana ada 3 jenis perniagaan yang disebut dalam ayat ini, yang mana sesiapa yang menjalankan urus niaga ni, dia takkan rugi selama-lamanya, malah untung ya sepanjang masa. Okey, yang pertama, allazina yatluna kitaballah, iaitu orang-orang yang sentiasa membaca kitab Allah, yang sentiasa membaca Al-Quran. Yatluna, yatlu ni daripada perkataan tala, yatlu tilawatan, iaitu membaca, tadabbur, meneliti, memahami hukum hakam yang terkandung di dalam Al-Quran itu, kan? Dan seterusnya untuk apa? Untuk beramal. Jadi asal tujuan membaca Al-Quran ini adalah untuk tadabbur, untuk menelaah. Dan bila kita telaah hukum hakam, halal haram adalah untuk diamalkan dalam kehidupan. Bukan sekadar nak baca, ya kan? Ada orang baca dia tak faham, macam kita lah. Macam di bulan Ramadan banyak orang baca kan, tapi tak faham. Jadi dapat pahala baca, dapat. Tapi untuk naik step yang pertama daripada step yang kedua, untuk faham dan amal, perlu kita meneliti, iaitu tadabbur, dengan untuk kita keluarkan hukum hakam untuk kita amal. Itu yang pertama. Yang kedua, urus niaga yang tak pernah rugi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah wa aqamus solah, orang yang sentiasa mendirikan solat. Sentiasa mendirikan solat. Bukannya solat kojak buat kojak tak buat kan, sentiasa. Kenapa? Yang pertama, solat ini ibaduddin, tiang agama. Agama ni akan runtuh kalau tak ada tiang. Tiang ni ialah solat. Ibarat bangunan, tiang tu yang menegakkan semua dinding atap kan. Amalan-amalan ni bersandar kat tiang. Kalau tiang tak ada dalam amalan, maka runtuhlah. Iaitu solat. Jadi solat ni yang pertama, imaduddin. Yang kedua disebutkan dalam hadis, wassolatu nurun. Cahaya ini adalah, solat ini adalah cahaya. Cahaya dalam kehidupan tu maksudnya menerangi kehidupan di dunia dan menerangi kehidupan di akhirat yang gelap gulita kan di akhirat. Dalam hadis yang disebutkan, man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan. Sesiapa yang memelihara solat ni, maka baginya ialah nuran, cahaya, wa burhanan, dan juga sebagai hujjah untuk dia, bukti untuk dipersembahkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tampak jelas di wajah orang yang solat ni kesan-kesan sujud. Kesan sujud tu bukan kesan fizikal, tapi cahaya, nur. Wajah yang jernih, tenang. Itu maksudnya, bukan yang tanda-tanda sinyalan, bukan kan? Bukan itu maksudnya sebenarnya. Dia ada sebutkan surah Al-Fatah ayat 121. Kan? Yang ketiga, solat ini ialah tanda beriman. Orang beriman mesti solat. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimus shalah. Orang yang beriman dengan perkara ghaib dan mendirikan solat. Jadi kalau tak solat tu tanda tak beriman lah kan. Itu yang kedua. Yang ketiga, perniagaan yang tak rugi ialah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Orang yang menyumbang, yang mendermakan sebahagian harta yang Allah bagi, sama ada secara sembunyi lah, transfer senyap-senyap kan, tak ada orang tahu, ataupun wa'alaniyah, secara terbuka, ambil gambar kan, bawa lori, bawa ke kampung ke, bawa tahfiz ke mana yatim, dilihat oleh orang, alaniyah, tak ada masalah.
Dua-dua cara boleh. Bukan mesti semua sembunyi kan. Dan tak semestinya orang yang buat secara alaniah tu mesti riak tu. Tak, bukan macam tu. Jadi boleh secara sembunyi-sembunyi, boleh juga secara terang-terangan. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang pertama tadi beriman, dia akan berikan solat, dia mesti infakkan harta. Hartanya yang Allah bagi. Jadi infak harta ni kan, dia banyak jenis lah. Zakat, macam sekarang zakat fitrah kan, bulan Ramadan, zakat fitrah wajib. Zakat ni wajib lah, zakat perniagaan, emas, ternakan dan sebagainya. Kemudian sedekah, kemudian apa lagi? Wakaf, wakaf harta, wakaf tunai dan sebagainya. Kemudian nazar. Nazar ni ramai orang buat kan. Kalau dulu besok nak sembelih kambing, nak bagi makan kat masjid, itu harta yang dikeluarkan sebab nazar tadi. Seterusnya ialah kafarah. Infak harta ni kafarah, iaitu denda apabila melakukan kesalahan ketika melakukan ibadah. Kafarah sumpah dan sebagainya. Mengeluarkan harta bagi makan pada orang miskin dan sebagainya. Iaitu harta. Jadi kenapa ni semua buat ni kan? Kenapa solat, kenapa ngaji, semua infak ni? Yarjuna tijaratan la tabur. Mengharapkan perniagaan dengan Allah yang pasti takkan rugi. Apa maksud perniagaan tak rugi ni? Maksudnya mengharapkan, mereka mengharapkan pahala dari Allah SWT. Dia solat, dia puasa kan, dia apa lagi, dia infak, dia ngaji. Mestilah harap Allah, kita terharap Allah terima nak amalan kita. Allah terima bacaan kita. Itu maksudnya. Jadi yarjuna tijaratan lan tabur ni kita mengharapkan pahala. Malah liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli. Allah bagi kan, sempurnakan kurniaan Allah tu, pahala Allah bagi tu, wa yazidahum min fadli. Allah lipat gandakan lagi, ganda banyak lagi, tambah daripada kurniaannya yang lain. Bukan sekadar bagi pahala untuk solat tadi, ngaji dan sembahyang saja. Allah bagi lain, ketenangan dalam hidup kan, sehat, boleh menyumbang pada masyarakat kan, berbakti pada negara. Itu adalah Allah tambahkan kebaikan-kebaikan dalam hidup, keluarga yang bahagia dan sebagainya. Kenapa? Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah bagi kurniaan lain, iaitu Allah ampunkan dosa-dosa orang yang berinfak, mengaji dan orang yang solat tadi. Infak, solat, ngaji tadi kan. Allah ampunkan dosa sebagai satu kurniaan tambahan lain kerana tak ramai orang istiqomah melakukan ini. Jadi itulah dia 3 jenis perniagaan yang tak rugi, malah untung ya. Jadi kalau kita nak, kita istiqomah lah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, itu sahaja yang dikongsikan daripada ayat ini mengenai perniagaan yang tidak akan pernah rugi di antara kita dengan Allah SWT. Yang pertama apa tadi? Yang pertama, baca kitab, baca Quran. Yang kedua, solat. Yang ketiga, infak harta kita dalam Allah dan kehidupan kita sehari. Wallahu a'lam.